di England sekian, Felda ni tak boleh saman. Badan-badan kerajaan dipanggil GLC ni, satu syarikat yang ada milik kerajaan ini, dia tidak dibenarkan menyaman atas fitnah. Sebab mahkamah di England mengatakan mereka ini beroperasi menggunakan duit rakyat. Mereka bukan syarikat individu. Syarikat yang ada hubung kait dengan kerajaan ini adalah syarikat yang terlibat dengan rakyat, maka dia mesti bersedia untuk dikritik. Dia mesti bersedia untuk menerima kritikan-kritikan daripada rakyat. Sebab tu kalau di England tak boleh saman. Tapi di Malaysia saya tak tahu lah kan. Mahkamah di Malaysia saya tak tahu lagi. Sebab mahkamah di Malaysia ni kita pun tahu dah hancur dah. Saya sebagai seorang peguam lebih kurang 17 tahun jadi peguam ini, yang boleh katakan 100% kes lawan kerajaan. Tak ada kerajaan, saya tak ada kes. Saya tak BN tak ada, saya pun tak ada peguam lagi lah, tak ada kes lah. Jadi, tapi inilah Felda. Sekarang ini baru mereka merasakan bahawa selama ini apa yang mereka cuba pendamkan daripada rakyat sekarang dah sudah terbongkar. Walaupun nanti Perdana Menteri Malaysia cuba menegakkan, cuba bertukar rumus, menyatakan Felda tak bankrupt, Felda masih gagal dan sebagainya, tapi dia tidak boleh membohongi rakyat. Dan saya percaya selepas apa dilakukan oleh Mazlar ini, makin ramai lagi peneroka yang akan bangkit mendapatkan hak mereka. Memang susah. Selama ini peneroka amat takut dengan Felda. Saya pengalaman mewakili beberapa peneroka yang menyaman Felda dalam kes-kes menuntut daripada wang tabung tanah semula. Saya masih ingat lagi ketika saya menyaman Felda, mewakili 42 orang peneroka Felda Air Tawar 5 Kota Tinggi Johor. Masa mula-mula saman 42 orang. Tapi bila dah pertengahan taman je, separuh daripada mereka keluar daripada taman itu sebab Felda tawarkan separuh daripada tawaran. Mereka tuntut 17,000, Felda tawarkan 8,000, semua ambil duit, tak boleh dah lawan. Yang lawan tinggal mereka-mereka yang betul merasakan mereka ni hak mereka lawan. Pengalaman saya melawan Felda ni sekian, saya boleh katakanlah saksi-saksi daripada Felda ni kalau pergi mahkamah mereka takut. Seorang saksi yang beri keterangan di Johor Bahru tu, saya dimaklumkan sebelum masuk mahkamah tu 14 kali masuk bilik air. Takut. Saya tak tahu, saya diberitahu oleh saya diberitahu oleh salah seorang kawan saya di Felda, dia kata Cik Nifah, sebelum Cik Nifah soal dia tu 14 kali masuk bilik air. Kalau lagi sudih masuk 3 kali. Kena mahu dia lapor tu. Sebenarnya mereka tidak boleh menyatakan kebenaran. Tetapi oleh kerana kita lawan Felda ini, apabila kita saman Felda, peneroka saman Felda itu dalam kurungan pada halnya kita saman Najib Tun Razak. Itu masalah. Pada hakikatnya kita bukan saman Felda, tapi kita saman pada menteri, kita saman kerajaan Malaysia. Itulah kalau hakim yang takut nama mereka tidak akan berani memberi keputusan memihak pada Felda. Tadi dikatakan bahawa Felda menang, peneroka menang di kes di Kemahang itu di Kelantan kerana peguam Felda tidak hadir. Memang betul. Satu fakta tu tak boleh nak hati kan. Bila fakta dia tak boleh akui. Faktanya memang wakil Felda, peneroka Felda memang tidak hadir. Itu memang fakta. Itu kita setuju. Tapi kalau nak kata kerana dia menang tanpa tak ada kehadiran, itu tak betul juga.
Sebab walaupun dalam kes Felda itu, di Kemahang itu, walaupun peguam Felda tidak hadir, tetapi hakim masih lagi mau mendengar keterangan daripada pihak peneroka. Cumanya oleh kerana peguam Felda tidak hadir, maka dia tidak boleh soal keterangan diberi oleh peneroka. Itu bukan silap peneroka, silap Felda. Walaupun peguam Felda tidak hadir, hakim dengar keterangan dan hakim analisa keterangan dan hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh peneroka itu benar, maka hakim buat keputusan. Bermakna walaupun peguam Felda tidak hadir, tetapi kes itu didengar melalui keterangan saksi. Jadi kalau nanti kata kalah kerana peguam tidak hadir, itu tak betul 100%. Tak hadir betul, dia tak hadir betul. Tapi bukan kalau tidak hadir itu hakim berbuat keputusan, tidak. Hakim dengar lagi saksi daripada Felda, dia dari daripada peneroka. Maknanya kalau hakim dah dengar keterangan daripada peneroka dan hakim berpendapat walaupun peguam Felda tidak hadir, keterangan kamu ni tak masuk akal, hakim boleh tolak. Ini kita kena faham. Tapi dia tahu, dia tahu kalau dia beri penerangan macam gini, habislah dia. Kalau dia beri penerangan macam mana saya beri penerangan kepada tuan-tuan, habislah dia. Jadi dia memudahkan untuk orang tak faham. Dia kata Felda kalah sebab peguam tak hadir. Tak betul, tak betul 100%. Dia hanya betul mungkin 50% saja. Kemudiannya kita kena faham, walaupun Felda kalah kerana peguam tidak hadir, tetapi Felda buat rayuan. Kalaulah keputusan Mahkamah Tinggi Al-Ustaz Datuk Azman itu tak betul, Mahkamah Rayuan boleh batalkan. Tetapi Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, dua mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Tinggi buat keputusan apa dilakukan oleh hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azman itu yang memutuskan dia dengar saksi daripada peneroka dan beri penghakiman kepada peneroka dan tidak memihak pada Felda. Kata hakim Mahkamah Rayuan, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan, 3 orang hakim Mahkamah Persekutuan, 6 orang hakim, keseluruhan 7 orang hakim buat keputusan memang Felda bersalah. Tiba-tiba Najib Tun Razak kata, oh kerana peneroka apa tidak menang sebab peguam tak hadir. Dia boleh bohong orang lah kan. Satu orang dia boleh bohong orang setengah orang dalam suatu masa, tapi tak boleh bohong orang dalam semua masa. Zaman Raja Bersiung kamu boleh bohong lah. Ini zaman Raja Bersiung, zaman internet ni. Zaman dah ramai lawyer dah. Malah yang hari ni beri penangan ni lawyer ni. Jadi sekarang jangan terpengaruh lah dengan apa dikatakan. Ni kan memang begitulah ada orang kalah. Dia dah kalah sekian, macam orang belaga ayam lah. Sabung ayam, syaratnya bila ayam kalah, kamu kira kalah. Tapi dia lawan-lawan, ayam dia kalah. Dia kata, oh itu baru ayam kalah, tuan ayam dah kalah lagi. Itulah perangai berdana. Dia kata tu ayam yang kalah, tuan ayam dah kalah lagi. Sebab dia ada kuasa, dia ada segala-galanya. Tapi jangan takut. Kalau dia kata orang yang lawan Felda ni, tadi dia katakan ni anak lawan bapa, orang tak sedar diri, kerajaan dah bagi segala-galanya. Oh kalau macam itu, Nabi Musa lagi teruk. Nabi Musa ni, Fir'aun bagi beasiswa, duduk asrama Fir'aun, duduk istana Fir'aun, tiba-tiba lawan Fir'aun. Lagi teruk daripada Nabi. Betul tak kan? Fir'aun bela dia kecil. Lepas tu Fir'aun bagi beasiswa lagi. Fir'aun buat terima sebagai peneroka lah kira. Lepas tu duduk istana lagi. Tiba-tiba lawan juga Fir'aun. Jadi kalau Nabi Musa pun bela Fir'aun, apalah masalah peneroka lawan Felda? Lagi satu dia kata, ini Felda kita dah bagi bantuan. Yang kamu bagi duit bapak kamu. Duit atuk kamu ke?
Kalau duit bapak kamu, tak apalah kamu kata. Duit yang kamu dapat Perda megah ni kenapa? Kerana pengorbanan bertubuh. Kalau peneroka tak susah-susah pahat buah, apa ni, pergi ladang, pergi menoreh getah dan sebagainya, adakah Perda boleh gagah di mana sekarang? Sebab itu Perda tidak boleh sombong dan bongkar. Atas dasar itulah sekarang ini mereka begitu takut. Sebenarnya bukan Perda, Barisan Nasional dah takut dah. Mereka dah terlampau takut. Sebab tu dalam bulan Ramadan mereka buat minah. Tadi dikatakan oleh YB. YB kata bagaimana dia pergi Mesir boleh masuk masjid, ada masalah. UMNO marah kan. Marah orang bukan Islam masuk masjid. Tiba-tiba dalam internet disiarkan atur dia pun masuk masjid juga. Yang India, yang China boleh masuk masjid. Bila dia masuk masjid, semua tak ada cakap. Mereka takut apabila orang bukan Islam dah mula rapat dengan PAS. Dia kata YB Tio tu tak pakai tutup aurat. YB Tio ni sekalian, dia bukan orang Islam. Pakai tutup aurat ni wajib kata orang Islam. Kalau orang tu orang bukan Islam, macam mana kita nak mewajibkan benda yang tak wajib pada dia? Kecuali lah dia bogel dalam masjid, tak boleh kacau itu. Ataupun pakai skirt ni, dia pakai baju kurung, dia pakai yang sopan, kecoh, gegak gempita. Tengok ni, masjid ni nak bagi bantuan ke depan, badan tak ada kena-mengena dengan PAS langsung. Berbohong. Kita sekian alhamdulillah PAS, kita tak rasa masalah sebab kita ada sirah Rasulullah SAW. Kalau UMNO ni sekalian baca sirah, dia tahu macam mana peristiwa di zaman Rasulullah SAW, orang Kristian Najran. Kalau UMNO ni pandai baca buku bahasa Arab, bacalah buku